Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV dan selamat berhujung minggu. Video untuk hari ini sepatutnya adalah persiapan perlawanan untuk 10 hari bulan menentang Melaka FC, oleh kerana perlawanan itu dibatalkan. Jadi aku mau terus ke video yang sepatutnya aku lakukan awal lah, iaitu mengenai apa yang telah dilalui oleh Sabah FC di pramusim sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 pramusim, perlawanan pramusim, siapa yang telah menjaringkan gol, bagaimana result kita di pramusim tu, dan seterusnya what to expect lah untuk saingan untuk pembukaan saingan Liga Super yang akan berlaku pada 13 hari bulan nanti, 3 hari lagi sebelum selepas video ini dirakamkan, iaitu kita akan bertandang ke Stadium Ceras menentang Kuala Lumpur FC. So ini lagi satu kelab baru yang macam di rebranded lah, lebih kurang macam tu. Dan kita mulakan dulu lah. So 5 perlawanan pramusim telah dilakukan oleh Sabah FC, di mana kita telah mencatat sebanyak 3 kemenangan, 1 kekalahan dan juga 1 seri, mana kita menang menentang Kesukan 4-0, selepas tu kalah menentang Buriram 8-2. Di PMM kita menang 3-1, walaupun ada dikatakan lagi satu perlawanan tutup menentang DPM di mana kita tewas 2-1, tapi itu aku tidak boleh confirmkan lah benda tu pasal tidak ada apa-apa official statement daripada Sabah FC. Membawa kita ke perlawanan seterusnya, di mana kita menentang PDRM dan juga Kuala Lumpur, di mana PDRM kita menang 1-2 dan Kuala Lumpur kita seri 1-1. PDRM pasukan Pak Tesu, kalau kamu tengok match menentang DPMM semalam, aku ada tengok perlawanan tu, memang unik sikit lah perlawanan tu, bila especially nampak Pak Tesu skor 2 gol. Tapi bukan itu kita mau cerita. Okay, jadi hasil daripada perlawanan tersebut, basically lebih daripada 15 gol telah dilakukan oleh Sabah FC di sepanjang kempen pramusim mereka. Dan surprisingly, player yang menjaringkan banyak gol dalam pramusim tersebut adalah Sifu sebanyak 4 gol, diikuti oleh Aidin 2 gol, Daniel Ting 2 gol, Daniel Ting dalam satu perlawanan lah, Aidin pun dalam satu perlawanan. Lepas tu Azad Haras 2 gol dalam 2 perlawanan berbeza, diikuti oleh Stu 2 gol dan juga Jafri 1 gol. So bila kita tengok daripada jumlah gol yang telah dilakukan oleh pemain Sabah FC di perlawanan pramusim ni, ianya lebih didominasi oleh player-player yang beraksi di bahagian midfield. So menimbulkan persoalan, dan ini banyak terdapat di ruang komuniti, ruang komentar komuniti SRTV, di mana mengatakan Aidin ni macam seolah-olahnya bukanlah satu perancangan dan juga pengambilan yang bagus untuk Sabah FC daripada manajemen Sabah FC. Okay, aku dah tahu pasal itulah perancangan diorang, kerana beliau gagal untuk mencatatkan sebarang gol selepas daripada perlawanan menentang Kesuka tempoh hari, menimbulkanlah kerisauan daripada peminat-peminat Sabah FC, di mana adakah beliau merupakan pilihan tepat untuk berada di bahagian harapan tersebut. So aku sendiri sudah nyatakan pendapat aku mengenai benda ni. Whatever it is still early for us untuk judge kemampuan player ni juga, kerana apa yang pastinya adalah aksi mereka di saingan Liga Super. Walaupun perlawanan pramusim ini boleh menjadi benchmark pertama kita, tapi kita kena ingat juga saingan Liga Super mempunyai intensity dan juga persediaan mental yang cukup berbeza daripada pramusim lah, kerana pramusim tidak ada pressure, tidak ada tekanan untuk player-player, mereka hanya perlu menyesuaikan diri dan bermain mengikut apa yang diinginkan oleh coach. Tapi bila sudah kita masuk ke saingan Liga Super, kita inginkan result yang terbaik dan of course kemenangan. Jadi aku telah menyatakan lagi statement aku mengenai benda ni, di mana orang mengatakan Aidin ni tidak bagus kerana banyak supply telah diberikan kepada beliau, tapi again beliau tidak dapat menyempurnakan supply tersebut. Aku ada menyatakan di video sebelum ni, di mana aku katakan kau letaklah sekali sesiapa pun di bahagian winger untuk menjadi supply kepada Aidin, semua boleh lakukan tugas sedemikian, tapi adakah pemain tersebut mampu untuk melakukan tugas tersebut dengan lebih efisien dan juga lebih kreatif? Itu yang persoalannya di sini. Dan aku juga ingin mengatakan sekali lagi bahawa apa yang kita miliki sekarang ni dengan meletakkan Darren Lock dan juga sometimes Jafri Chu di bahagian tersebut bukanlah satu pilihan yang tepat bagi aku, kerana bagi aku banyak lagi individu yang lebih sesuai untuk berada di bahagian tersebut, yang aku sendiri merasakan mereka lebih kompetitif dan juga lebih efisien berada di posisi tersebut. Seperti ini pun masih belum terjawab lah, tapi seperti Tierney, Kumaran dan juga Farhan Roslan.
Tierney tu is still open conversation, still an open debate, kerana beliau pun kita tidak dapat lihat aksi beliau 90 minit dalam perlawanan mana-mana perlawanan pramusim sekalipun, cuma sewaktu menang di PMM sahaja. Kerana kalau kita dapat tengok beberapa perlawanan pramusim yang lain dengan beliau beraksi, mungkin kita boleh bercerita lebih awal lah untuk meletakkan Tierney di winger. Tapi apa yang aku perhatikan di sini, Tierney ini adalah dia punya work rate dan juga kepantasan dia membuatkan aku rasa dia sesuai untuk berada di position tersebut dan lebih efektif jika dibandingkan untuk meletakkan Darren Lock ataupun Sifu. So bercerita mengenai Sifu pula, maksud aku tu kalau meletakkan Tierney dan juga mungkin Komaran, ada lebih banyak supply yang lebih berkualiti daripada apa yang kita saksikan pada perlawanan pramusim sebelum ni lah. Okey, bercerita mengenai Sifu sudah. Inilah aku mengatakan relevannya Sifu untuk berada di bahagian midfield atau attacking midfield especially, kerana dia adalah merupakan contributor juga untuk penjaring gol bagi Sabah FC. Apabila bahagian hadapan kita buntu, beliau masih mampu untuk melakukan sedemikian. Kalau MU ni dia macam Bruno lah, lebih kurang Bruno Fernandes, di mana kalau teammate lain tidak mampu untuk menjaringkan gol, beliau mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi apa bezanya Sifu dengan Bruno ni? Bruno ni dia lebih kepada Hollywood pass lah, hantaran yang sia-sia. Tapi Sifu ni aku nampak di situ dia punya dynamic vision dan juga creativity dia amat penting dan boleh diguna pakai untuk Sabah FC selepas permigian Telmo Castanheira especially. So itu untuk pramusim lah, menunjukkan di sini kita masih lagi lack of supply dan juga creativity di bahagian hadapan. So untuk persiapan Sabah FC di saingan Liga Super pula guys, kita akan menentang KL City. Mereka telah mendapat momentum pertama mereka apabila berjaya menundukkan Immigration sebanyak 3-0 pada perlawanan tersebut. Although Immigration sendiri pun mempunyai chances yang cukup bagus untuk merapatkan jurang, dua penalti yang dimiliki oleh mereka tidak disempurnakan oleh Immigration. Kalau tidak, aku rasa perlawanan akan mendapat result yang berbeza. Tapi walau macam mana pun, result telah membuktikan di sini mereka masih lagi relevan lah, maksud aku, Kuala Lumpur untuk saingan Liga Super ni. Dan kemenangan pertama ni memberikan pemangkin semangat yang lebih awal untuk mereka untuk meneruskan perlawanan kedua menentang Sabah FC. Jika dibandingkan dengan kita, belum ada apa-apa lagi positive motivation untuk membawa perlawanan menentang Kuala Lumpur ni. Dan that's why kenapa pentingnya perlawanan menentang Melaka yang di-cancel tersebut sebelum menuju ke perlawanan menentang Kuala Lumpur ni. So aku akan bagi kamu aku punya prediction untuk perlawanan tu, pendapat aku untuk perlawanan tu di video yang akan datang lah, iaitu head to head dan juga sebelum 90 minit. So sini aku reserve dulu. Cuma aku mengatakan di sini untuk perlawanan ni KL lebih mempunyai advantage lah untuk mengemudi perlawanan ini, dikenakan lagi ini adalah perlawanan home untuk mereka, untuk KL City. So hasil daripada tu aku membuat prediction aku sendiri untuk saingan Liga Super ni, di mana of course hasil daripada 3 musim ni kekal di tangga ketiga, 3 musim terdahulu ni kekal di tangga ketiga, aku amat merasakan adalah sesuai untuk Sabah FC. Target seterusnya adalah tangga kedua. Tapi dengan persiapan dan juga result yang kita miliki ni, aku agak macam tidak berapa yakin kita boleh merampas tangga kedua ataupun tangga ketiga, kerana pesaing kita di bawah seperti Kuching City, aku tidak menafikan juga Kuala Lumpur pun telah menyediakan skuad mereka dengan cukup bagus. Even di PMM pun aku dapat merasakan sesuatu boleh dikeluarkan daripada mereka ni. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menyesuaikan dengan intensiti saingan Liga Super. Sekiranya mereka dapat sudah tempo tu, di PMM ni pun boleh menjadi salah satu tim yang bakal merubah kedudukan top 5 di saingan Liga Super ni lah. Jadi maksud aku tu, untuk tangga kedua, tangga ketiga sekarang saingan makin menjadi sengit, especially dengan persediaan skuad Kuching City. Kuching City pun hampir merampas tangga ketiga pada musim lepas daripada kita, tapi sekarang mereka tampil dengan lebih kuat dengan beberapa pemain di bawah masuk, membuatkan untuk kita mengekalkan kedudukan tangga ketiga ni agak sukar lah. So aku meramalkan kita mungkin berada di top 5 untuk saingan ni. So tangga kelima, paling teruk pun tangga keenam. So itu berdasarkan pramusim ni lah. So itu adalah tanggapan awal aku untuk skuad Sabah FC ni. Tapi of course aku mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku anggarkan. Sebentar tadi lah. So untuk coach pula, macam aku katakan, we have no choice. Walaupun aku tidak setuju dengan pemilihan kedua coach kita ni,
Tapi we have no choice. Ini adalah apa yang diinginkan oleh manajemen Sabah FC. So walaupun tidak suka, aku tetap akan memberi sokongan untuk mereka bagi mengharungi saingan Liga Super tahun 2025-2026 nih. Jadi itulah guys, perkongsian secara ringkas tanggapan aku untuk skuad Sabah FC di saingan Liga Super akan datang nih. Again, ini adalah opinion saja, bukan aku mengatakan aku ni betul. Dan aku telah menyatakan apa yang aku ingin nyatakan di hati aku. So bagaimana pula pendapat anda untuk Sabah FC di saingan Liga Super ni? Nyatakan pendapat anda mengenai pramusim kita dan juga chances kita di saingan Liga Super ni. Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.